khair birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhwah, salam sejahtera. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Syafi'i bin Johan yang sudi menerima undangan kita malam ini untuk membimbing kita memberi kuliah dengan tajuk Kunci Menjiwai Kalam Tuhan yang berusaha Puan Rosniyanti Mansur bersama dengan tim Gemah Nur Iman yang dirahmati lagi dikasihi seluruh pencinta ilmu, muslimin muslimat yang telah pun memilih untuk berada di Google Meet Gemah Nur Iman. Allahumma antal azizul jalil. Sesungguhnya pada kuliah maghrib ini kita merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan yang tidak ternilai. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita dan diberi limpahan dan kefahaman ilmu pada kita semua insya-Allah. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ahli keluarga baginda. Bagi memberkati kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Syafi'i bin Johan. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita di kuliah pada malam ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz mendapat keberkatan dan dipayungi oleh para malaikat bersama kita di halaqah ilmu pada kuliah maghrib pada malam ini. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala bangga dan sukacita mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Syafi'i bin Johan untuk menyampaikan syarah dengan tajuk Kunci Menjiwai Kalam Tuhan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dihormati moderator kita pada malam ni, Bonda Akhiah, dan juga yang saya kasihi pengurusi Gemah Nur Iman, iaitu Bonda Rosniyanti dan juga barisan-barisan AJK Gemah Nur Iman, dan juga yang dikasihi tetamu-tetamu, hadirin-hadirat, datuk-datuk, datin-datin, para guru, para hafizah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang tak kira berada di mana pun, di negeri mana pun, walaupun berada di Indonesia, di Brunei, di Singapura, ataupun berada di mana-mana pun di seluruh dunia. Mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah, diampunkan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya,
dan juga kehidupan diberkati dan diredai oleh Allah SWT. Jadi alhamdulillah pada malam ni insya-Allah kita akan sambung kita punya pengajian kita, kuliah kita berkenaan dengan kunci menjiwai kalam Tuhan. Kunci menjiwai kalam Tuhan. Kita dah masuk kepada sesi yang ketiga lah. Sesi pertama kita telah membicarakan berkenaan dengan iaitu Al-Quran dan sejarahnya. Apakah sejarah Al-Quran, tasrif dan ta'rif Al-Quran, ciri-ciri Al-Quran dan juga sifat-sifat Al-Quran. InsyaAllah kita akan masuk kepada iaitu penurunan Al-Quran, nuzul Al-Quran. Jadi insyaAllah sebelum tu kita sama-sama kita lihat berkenaan dengan hadis daripada Rasulullah SAW. Saya nak share boleh saya nak share kejap Oh tak perlu lah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Iaitu tajuknya Ahli Al-Quran An Abdullah ibn Amri An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'a biha. Yang mana yang bermaksud daripada Abdullah bin Amru daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, iaitu pada hari pengadilan kelak akan diseru kepada sahibul Quran, iaitu ahli Al-Quran. Teruskanlah bacaan Al-Quranmu dan teruskanlah menaiki tingkat demi tingkat surga dan bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya ketika di dunia. Dan sungguhnya tempat terakhir kamu ada pada ayat yang terakhir yang kamu baca. Hadis riwayat At-Tirmizi nombor 2838. Serta hadis ni hadis yang hasan dan juga sahih. Jadi apa yang kita dapat dalam hadis ni berkenaan iaitu Sahihul Quran. Sahihul Quran ni apa dia? Sahihul Quran ini ialah mereka yang ahli dalam Al-Quran. Iaitu siapa dia? Yang sentiasa mendampingi Al-Quran juga penghafal Al-Quran. Jadi Ustaz, kita ni termasuk tak Ustaz? Kita ni termasuklah juga sebagai Sahihul Quran. Sebab kita hari-hari kita dengan Al-Quran, dengan kuliah-kuliah Al-Qurannya, kuliah tadabbur, kuliah pengajian tahsin Al-Quran. Maknanya kehidupan kita pun kena mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan kita, dalam harian kita. Jadi kita nak, macam mana kita nak meningkatkan kita punya tingkatan kita menjadi Sahihul Quran. Jadi yang kedua, Sahihul Quran akan sentiasa menjaga hak Al-Quran, iaitu dengan membacanya, menghafal, memahami dan melaksanakan tuntutan Al-Quran. Maksudnya apa yang dituntut oleh Allah SWT dalam Quran hendaklah dilaksanakan. Laksanakan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Al-Quran, orang yang membaca dan menghafal Al-Quran perlu memberi tumpuan dan perhatian serta bersungguh-sungguh secara berterusan membaca dan menjaganya. Semoga Al-Quran menjadi pegangan dan panduan hidup. Jadi orang yang membaca dan menghafal Quran kena memberikan tumpuan dan perhatian yang bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu Al-Quran, dalam untuk menjaga hak-hak Al-Quran. Dan yang keempat, pada hari akhirat nanti orang yang membaca Al-Quran berterusan akan menaiki tingkat demi tingkat di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan terus membacanya dengan tartil, dengan yang terbaiklah. Maksudnya dia membaca Al-Quran dengan yang paling terbaik sekali. Itu yang dikatakan dengan tartil. Sebagaimana ia membacanya ketika di dunia. Maksudnya ini adalah janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran ni mana ganjaran yang dia akan dapatlah kepada mereka yang selalu berdamping dengan Al-Quran. Dia tak semestinya dia penghafaz Al-Quran, kadang dia menghafal Quran tapi dia tak
mengaplikasikan kandungan-kandungan Al-Quran dalam kehidupan. Dia tak melaksanakan apa yang dituntut dalam Quran. Jadi dia kena lengkap sebagai ahli Quran. Maknanya dia kena menjaga, dia kena menghidupkan Al-Quran dalam kehidupannya. Akhlaknya pun kena mengikut apa yang dituntut. Jadi barulah kita nak dikategorikan termasuk dalam golongan sahibul Quran. Jadi mudah-mudahan kita kena rebut. Kita kena rebut diri kita untuk menjadi sebahagian daripada ahli Quran. Kerana ahli Quran ni memang Allah akan tinggikan darjat kedudukan dan martabatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita masuk kepada hadis yang kedua berkenaan dengan Al-Quran syafaat dan barakah. Kita terus masuk kepada terjemahan dia. Daripada Zaid bahawa ia mendengar Abu Salam berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran kerana ia akan datang memberi syafaat kepada para membacanya pada hari kiamat nanti. Bacalah Zahrawain, yakni surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran kerana keduanya akan datang pada hari kiamat nanti. Seperti dua tompok awan yang menaungi pembacanya. Atau seperti dua kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Bacalah Al-Baqarah kerana dengan membacanya akan memperoleh barakah dan dengan tidak membacanya akan menyebabkan penyesalan. Dan pembacanya tidak akan dapat dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Hadis riwayat Muslim nombor 1910. Status hadis ni hadis yang sahih. Jadi apa yang kita dapat dalam hadis berikut, iaitu yang pertama, Al-Quran akan menjadi penolong, iaitu memberi syafaat kepada pembacanya pada hari akhirat nanti. Jadi Al-Munawi menjelaskan bahawa apa yang dimaksudkan oleh Nabi sebentar ya. Saya minta maaf sebab tak apa sihat sikit, ada batuk sikit. Okey, Al-Munawi menjelaskan bahawa apa yang dimaksudkan oleh Nabi bukanlah Al-Quran itu dalam bentuk lelaki. Ini soalan yang lepas. Soalan yang lepas tu maknanya bentuk lelaki, burung, awan dan sebagainya. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah pahala yang layak diberikan kepada mereka yang membaca dan beramal dengannya. Jadi kita salah tafsir, salah faham, maknanya akan datang dalam bentuk seperti seorang lelaki. Ataupun datangnya burung. Jadi Al-Munawi dia menjelaskan yang dimasukkan oleh Nabi itu adalah pahala ganjaran kepada mereka yang membacanya, beramal dengannya. Jadi pahala-pahala ini akan datang dalam bentuk lelaki yang menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga akan menjadi seperti awan yang menaungi para pembacanya pada hari akhirat, yang mana hari akhirat itu dalam kepanasan. Maknanya dia akan menaungi pembaca-pembaca Quran ini supaya tidak kepanasan pada hari akhirat nanti. Jadi yang kita tahu, pada hari akhirat nanti adalah sangat-sangat azab. Azab dengan keadaan bersesak-sesaknya, dengan panasnya. Jadi Al-Quran ni akan datang untuk membantu kita, memberikan syafaat kepada pengamal-pengamal Al-Quran. Maknanya yang selalu beramal dengan Al-Quran. Yang seterusnya, sesiapa yang mengamalkan membaca suratul Baqarah dan suratul Imran, pada hari kiamat nanti akan mendapat naungan kedua surah ini dengan izin Allah. Yang keempat, orang yang menzalimi membaca surah Al-Baqarah akan memperoleh barakah. Yang kelima, orang yang tidak membaca Al-Quran, ia akan menyesal. Yang keenam, orang yang selalu melazimi surah Al-Baqarah
tidak akan dapat dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Yang ni apa yang kita boleh dapat pengajaran daripada hadis daripada Zaid tadi. Maknanya apa yang dia telah dengar daripada Rasulullah SAW menyampaikan berkenaan dengan syafaat Al-Quran. Yang mana yang pertama tadi kita boleh lihat berkenaan Al-Quran akan memberi syafaat, bantuan, penolong kepada pembacanya pada hari akhirat. Mana kita lihat kat sini betapa besarnya Al-Quran inilah, betapa hebatnya kurniaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya, kepada kita. Ini adalah salah satu kerana kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua sebagai hamba Allah, untuk membantu kita, mendorong kita, membimbing kita, memberikan jalan dan petunjuk supaya berjaya di dunia dan juga di akhirat. Supaya kita berjaya. Sehinggalah kepada kemuncaknya untuk kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi supaya dia kata, supaya kepada mereka yang tak membacanya, mana akan dapat penyesalan, menyebabkan penyesalan kerana tak dapat ganjaran tersebut. Jadi Allah tak nak kita termasuk dalam golongan-golongan mereka yang menyesal. Allah dan Rasul tak nak kita, walaupun kita sibuk dalam satu hari, pastikan kita ada membuka Al-Quran untuk kita baca. Pastikan. Dalam sehari kita, walaupun kita sesibuk apa pun, pastikan mulut kita ni membaca Al-Quran. Jangan sekadar solat saja. Ya? Jangan sekadar dalam solat, lepas solat. Tetapi ada masa kita untuk kita menyelat Al-Quran. Untuk kita baca. Kerana apa? Kerana syafaat dia besar. Antara syafaat yang besar, syafaat daripada Rasulullah SAW. Syafaat Al-Quran pun ada syafaat yang antara syafaat yang besar. Untuk membantu kita di akhirat kelak. Jadi saya ingat lagi ada seorang yang bercerita tentang dengan kehebatan Quran ni lah. Dia kata dengan saya, Ustaz, dia kata saya bulan Ramadan lah. Dia kata dalam bulan Ramadan, dia lihat pada bulan Ramadan, rumah ni bersinar-sinar, bercahaya lah. Dia kata saya pelik, Ustaz. Bila saya balik daripada masjid, saya lihat rumah seseorang ni dia, atap bumbung tu Ustaz, bercahaya lah Ustaz. Dia macam bercahaya tu menerangi sampai ke atas. Kemudian dia rasa macam satu kepelikan, keanehan. Kemudian dia nak lihat apa yang sebenarnya ada kat dalam tu. Apa yang ada kat dalam tu. Kemudian dia pergi rumah tu, dia bagi salam. Dia bagi salam, Assalamualaikum. Dia tak cerita pun apa yang dia nampak. Tapi dia nak lihat, dia saja singgah ziarah untuk lihat apakah amalan menyebabkan sehingga Allah nak tunjukkan sesuatu yang kita lihat, yang jarang-jarang kita nampak. Jadi bila dia lihat apakah yang amalan tu, rupanya tiap-tiap malam ada ahli keluarganya menghidupkan malam-malam itu dengan Al-Quran. Ada dalam keluarga dia menghidupkan setiap malam tu Al-Quran. Kemudian itu yang dilihat sepanjang bulan Ramadan tu. Dia kata ada pada beberapa malam dia lihat memang dia nampak. Memang cahaya tu menerangi rumah ni. Itu yang disampaikan, dia cerita kepada saya lah. Jadi kita kena meyakini apa yang Allah nak berikan kepada kita, nak tunjukkan kepada kita. Apa yang Rasul nak sampaikan kepada kita. Yang kedua yang saya lihat, yang ni yang saya lihat dengan sendiri, ada seorang nenek ni di kawasan pedalaman kampung lah, kota kampung. Memang saya tengok dia seorang-seorang. Maknanya ahli keluarga jauh lah, anak-anaknya duduk di jauh. Tetapi saya lihat apabila dia nak meninggal, masa dia meninggal dia memang ramai yang datang. Kadang-kadang tak tahu siapa datang, ramai penuh. Selalunya rumah dia macam kosong je, tak ada orang nak datang. Tapi saya lihat bila dia nak meninggal, bila dia meninggal tu, ramai yang datang nak menguruskan dia punya
jenazah. Tinggal ada beberapa sekolah tahfiz datang, orang jemaah surau, qaryah surau, masjid pun datang. Sehingga anak dia pun rasa macam bersyukur, ramai yang datang. Kemudian rasa pelik, ramai datang ni ada yang tak kenal. Dia pun tak tahu ni kawan mak dia pun semua. Kemudian dia cerita dengan saya, dia kata, Ustaz, ini mungkin amalan mak saya yang selalu menghatamkan Quran. Bila dia dengar je berita jenazah ada orang meninggal kat kawasan kampung dia, dia akan menghatamkan Quran untuk arwah. Walaupun dia tak kenal orang tu. Tapi selalu kalau orang meninggal kan, kawasan-kawasan kampung, masjid yang memaklumkan. Sekian-sekian ada orang meninggal. Sekarang dah canggih, ada WhatsApp. Ada WhatsApp group boleh maklumkan. Dulu tak ada. Dulu Masjid Rasulullah akan maklumkan. Pagi-pagi akan maklumkan. Okay, ni ada orang meninggal. Sekian, nama sekian. Okay, arwah ni akan diuruskan. Makciknya arwah ni dia akan menghatamkan Al-Quran untuk arwah ni. Jadi saya tu sebab tu. Kata, Masya Allah. Kadang kita tak nampak apa yang Allah nak bagi tu selepas kita meninggal baru kita akan nampak. Macam kita ni takkan kita nak meninggal baru kita nak tengok dah, tak sempat lah. Tapi itu yang saya lihat di depan mata saya lah. Anak dia beritahu, Atam dulu sendiri payah betul. Saya sampai tertidur, terus nangis saya. Saya kata, Masya Allah, hebatnya arwah ni, hebatnya nenek ni. Sebab saya tu, nenek kan orang pergi tu beli, kadang pergi kedai runcit orang, kadang pergi beli nasi lemak orang. Sebab saya dulu pernah mengajar di ada satu sekolah, ada sekolah anak yatim kat situ lah. Jadi kadang saya mengajar fardu ain kat situ. Kadang bertegur sangka lah. Tapi bila saya dapat tahu dia meninggal, saya lihat ramai datang. Bila saya tanya anak dia, saya kata dengan dia, boleh saya tanya apa, adakah amalan-amalan yang apa ni arwah ni buat hingga datang ramai, yang ramai pun khususkan ramai sampai tak kenal pun ada yang datang. Lepas tu anak dia kata, Ustaz, amalan mak saya inilah dia. Orang kenal ke tak kenal ke, dia akan menghatamkan Al-Quran untuk arwah. Walaupun orang tak kenal. Dia kata, ini amalan yang hebat lah. Amalan yang hebat yang Allah cintai dan Allah redha apa yang dia buat pun. Ialah kita pun hatamkan untuk kita pun ialah berapa kali. Tapi arwah ni dia buat yang paling terbaik lah. Bukan untuk siapa, untuk diri juga. Untuk diri. Kita jadikan satu kisah ni sebagai tauladan dan sebagai kita punya semangat kita lah, pengajaran untuk kita contohi. Sebab ni adalah amalan-amalan orang yang soleh. Amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ni jangan main-main. Benda-benda macam ni kadang-kadang kita tak boleh nak berfikir secara logik akal. Sebab apa? Kita kena beriman dengan bersungguh-sungguh. Jangan. Kepercayaan kita dengan keimanan. Bukan kepercayaan kita dengan logik akal. Kan? Jadi, jadikan dua kisah ni sebagai inspirasi lah untuk kita sentiasa menambahkan iman kita, kecintaan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita teruskan dengan kita punya pengajian kita, iaitu berkenaan dengan nuzul Quran. Sebelum kita nak masuk kepada nuzul Quran, yang lepas kita telah belajar berkenaan dengan ciri-ciri Al-Quran, nama-nama dalam Al-Quran. Daripada Al-Quran adanya Al-Furqan, adanya Al-Kitab, adanya Al-Zikri, adanya At-Tanzil. Kemudian sifat Al-Quran iaitu sifat iaitu yang menyembuhkan, hudan iaitu petunjuk, rahmah, rahmat, burhan, mubarak, dan juga mau'izah, dan juga basyir. Iaitu kita boleh lihat iaitu sifat adalah penawar dan penyembuh. Mau'izah adalah pengajaran dan peringatan. Al-Quran ni sifat dia memberikan pengajaran dan peringatan. Mau'izah ni dia memberikan peringatan dan pengajaran yang terkesan dalam hati. Al-Quran. Dan kalau kita baca Al-Quran ni ada tak? Kalau kita ni baca Al-Quran, kalau kita tak
sampai ke dalam hati kita, tak memberikan kesan dalam hati kita tu, kita kena banyak-banyak muhasabah lah. Banyakkan bermuhasabah. So apa? Orang yang beriman ni apabila dia mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, gementar hatinya. Dia akan bergementar lah, takut dengan kehebatan, kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana ketakutan tu menjadikan dia tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketakutan itu bukan hanya takut melihat benda yang takut. Ketakutan tu dia menundukkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketakutan tu yang menaikkan dia punya keimanan, kecintaan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketakutan tu yang mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau'izah ni pengajaran dan peringatan. Kemudian hudan tu adalah petunjuk. Hudan adalah petunjuk. Yang mana bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia yang mana nak mengeluarkan kita daripada lembah kejahilan, lembah kesesatan kepada cahaya, iaitu petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minaz zulumati ilan nur. Jadi insyaAllah kita masuk kepada nuzul Quran. Apakah maksud nuzul Al-Quran? Nuzul Al-Quran diterjemah sebagai turunnya Al-Quran. Maksudnya peristiwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana yang selalu kita menyambut pada bulan Ramadan. Iaitu 17 Ramadan setiap tahun. Maknanya kita menyambut tarikh ini sebagai peristiwa nuzul turunnya Al-Quran. Jadi kita akan membincangkan Al-Quran daripada sudut sejarah dan pendidikan. Daripada beberapa peristiwa turunnya Al-Quran. Jadi insyaAllah kita akan dapat faham, dapat memahami apakah yang dikatakan dengan nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran. Jadi yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, kita perlu yakin bahawa Al-Quran itu adalah petunjuk kepada seluruh umat manusia. Al-Quran, mana kita kena yakin dalam diri kita. Kita kena yakin dalam hati kita yang mana Al-Quran ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah petunjuk kepada seluruh umat manusia. Iaitu kepada siapa khususnya? Kepada orang-orang mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa Ustaz orang yang beriman? Kita kena rasakan kita orang yang beriman. Kita kena rasakan kita ni orang yang beriman. Jadi Al-Quran ini diturunkan khusus untuk orang yang beriman. Petunjuk berlaku dalam dua keadaan. Petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala berlaku dalam dua keadaan. Iaitu dunia dan juga akhirat. Bagi orang yang tidak beriman, macam mana pula Ustaz? Macam mana ni? Orang yang beriman ni dia mengkaji Al-Quran. Mengkaji Al-Quran bagi mencari petunjuk di dunia. Iaitu hudan linnas. Hudan linnas. Mereka menguasai ilmu pengetahuan. Mereka menguasai kepintaran. Kebijaksanaan. Malah terdapat sebahagian musuh Islam mengkaji Al-Quran juga. Dia orang yang tak beriman ni dia kaji Quran. Orang yang bukan Islam ni pun mengkaji Quran. Musuh Islam pun mengkaji Quran. Untuk apa? Tapi dia mencari kelemahan Al-Quran. Mencari kelemahan Al-Quran dan mencari kelemahan Islam. Manakala orang beriman dan orang yang mahu beriman, ada dua. Orang yang beriman dan orang yang nak menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman dan orang yang nak menjadi orang yang beriman. Dia beza yang tadi tu. Beza yang tadi orang yang bukan beriman dan orang yang jahil. Orang yang bermusuh kepada Islam. Kepada Islam. Dia mengkaji Al-Quran tetapi dia nak mencari kelemahan Al-Quran. Dia sengaja nak mencari kelemahan Al-Quran. Dia mengkaji Quran. Tetapi bukannya dia menambah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malah dia menjadi sehingga dia menjadi lebih menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu yang dikatakan dua petunjuk lah. Yang mana Allah, kita nak minta Allah kurniakan kepada kita petunjuk untuk menjadi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mendapat petunjuk menjadi orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Jadi kita kena tahu penurungan Quran adalah sebagai petunjuk kepada semua umat manusia. Dan petunjuk ni boleh menjadi dua keadaan. Keadaan petunjuk menjadi kepada orang yang beriman dan menjadi orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Ya? Manakala orang yang beriman dan orang yang mahu beriman, mereka mencari petunjuk bagi kebahagiaan di akhirat. Hudal lil muttaqin. Petunjuk orang yang untuk menjadi orang yang bertakwa. Dekat situ. Allah SWT membimbing orang yang beriman supaya menjadi Muslim yang mempunyai peribadi akhlak yang baik, peribadi yang tinggi untuk meneruskan hidup dalam masyarakat. Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Ma'idah ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. Yang mana yang maksud dia adalah, wahai ahli kitab, sesungguhnya datang kepada kamu cahaya kebenaran, iaitu Nabi Muhammad SAW daripada Allah SWT, dan kitab yang jelas keterangannya. Dengannya Al-Quran, Allah SWT menunjukkan jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaannya. Dan dengan kitab Al-Quran, Allah SWT mengeluarkan mereka daripada kegelapan, kekufuran kepada cahaya keimanan dengan keizinannya serta menunjukkan ke jalan yang lurus. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Maksudnya Al-Quran membimbing orang yang beriman. Allah menurunkan Al-Quran ni untuk membimbing orang-orang yang beriman kita ni supaya untuk menjadi orang yang baik, orang yang berperibadi tinggi, orang yang berakhlak tinggi. Untuk apa? Untuk mendapat keredaan, kesejahteraan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menjelaskan lagi. Semoga Al-Quran menjadi pendamping kita dunia dan akhirat. Amin. InsyaAllah. Allah menjelaskan lagi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu. In huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Sadaqallahul azim. Dalam surah Yasin ayat yang ke-69 hingga ayat yang ke-70. Yang mana yang maksudnya, dan kami tidak mengajar syair kepada dia dan tidak patut untuk dia belajar syair. Yang kami ajarkan kepadanya ialah Al-Quran yang terang dan nyata. Jadi kat sini kita melihat beberapa ayat Quran yang menyentuh konsep turunnya Al-Quran dan tujuannya turunnya Al-Quran. Kita dapat lihat tadi untuk apa? Sebagai peringatan kepada kita. Walaupun Allah SWT turunkan Rasul-Rasul kepada kita untuk membimbing manusia ke jalan yang benar, namun manusia tetap lupa dan tersasar daripada jalan yang sebenar. Kita ni manusia. Kita ni manusia. Hamba Allah yang kekurangan.
yang kekurangan. Dan Allah nak membantu kita dengan diutuskan Rasul, dengan diturunkan Al-Quran untuk membantu kita lah, dibimbing kita supaya kita ni terselamat dan sentiasa berada di jalan yang benar. Sentiasa berada di jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang kita ni terlupa. Dan kadang-kadang kita ni tersasar daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adanya Al-Quran ini untuk kita kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kita bukan kembali kepada Al-Quran. Al-Quran inilah kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Al-Quran ni dia apa-apa pun kita kembali back kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita kembali kepada Al-Quran. Tetapi tak dapat apa-apa pun. Tak dapat apa-apa. Tetapi kita kena berfikir, iaitu kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya Al-Quran yang dapat membimbing kita. Dengan adanya Al-Quran yang dapat memberikan petunjuk kepada kita supaya kita sentiasa berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain Al-Quran, selain itu Al-Quran adalah kitab peringatan kepada manusia yang diberikan amanah sebagai khalifah, sebagai ketua lah. Manusia berpotensi menguruskan bumi dan hasilnya, namun sifat manusia yang sering terlupa. Maknanya kita ni diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tu, untuk kita menguruskan kehidupan kita, menguruskan kita punya kehidupan kita, menguruskan kita punya keluarga kita, menguruskan harta benda kita, menguruskan kerja-kerja kita, menguruskan tanggungjawab kita. Kita ni sebagai apa? Kalau kita sebagai suami, macam mana kita nak uruskan? Kalau kita sebagai seorang ibu, seorang isteri, apa yang kita nak kena uruskan? Kalau kita sebagai seorang pekerja, apa yang kita boleh uruskan? Dan semua ni kena dibimbing mengikut apa yang telah ditunjukkan oleh Allah, Rasulullah, dengan Allah dan Rasulullah SAW. Jadi, dan kadang-kadang kita ni sering terlupa apa yang menjadi tanggungjawab ke atas diri kita. Yang menjadikan, yang telah diamanahkan kepada diri kita. Jadi, yang kita hadir dalam kuliah-kuliah ni pun adalah satu bentuk peringatan. Dan semua yang pengajaran pendidikan yang ada memang semuanya berlandaskan kepada Al-Quran. Fikir baik. Jadi seterusnya Allah SWT bersifat adil, pengasih dan penyayang dalam menurunkan Al-Quran sebagai peringatan kepada kita. Allah SWT menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud Al-Quran itu diturunkan oleh Allah SWT yang maha berkuasa lagi maha penyayang kepada kaum yang datuk nenek mereka sudah lama tidak diberikan peringatan dan amaran. Dengan sebab itulah mereka lalai. Surah Yasin ayat yang ke-6. Tanpa peringatan daripada Al-Quran, manusia akan hanyut dan mencari hakikat diri, alam dan juga Tuhan. Sebelum diturunkan Al-Quran, setiap golongan umat diutuskan dengan seorang Rasul bagi mengingatkan mereka. Dalam surah tu An-Nahl ayat yang ke-15, iaitu salah satu nama Al-Quran yang bermaksud peringatan adalah Az-Zikr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Iaitu sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, iaitu Az-Zikri, maka kami yang memeliharanya. Surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Maksudnya sesungguhnya Al-Quran menjadi sumber hukum dalam Islam dan asas kepada pendidikan Islam. Ini yang kita kena fahami berkenaan dengan penurunan Al-Quran. Nuzul Al-Quran itu sebab apa diturunkan Al-Quran? Sebab apa? Tunjuk kepada umat manusia. Dan petunjuk ni boleh menjadi dua sebab, dua keadaan.
menjadi kita orang yang beriman ataupun menjadikan kita orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena sentiasa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Al-Quran yang Allah turunkan ini, yang kita belajar, yang kita selalu mentadabbur, sentiasa menjadikan kita ni hamba Allah yang beriman. Jangan kita menjadikan Al-Quran ini untuk mencarikan kelemahan-kelemahan. Mencari kelemahan-kelemahan untuk kita bermusuhan pula. Untuk kita saling bermusuhan. Sedangkan kita Al-Quran ini untuk menjadi kita ni lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang seterusnya berkenaan dengan penyediaan menerima wahyu. Persediaan menerimanya wahyu daripada Allah SWT oleh Rasulullah SAW. Menurut rekod dalam kitab-kitab ulum Al-Quran, wahyu diturunkan secara berperingkat-peringkat. Maknanya wahyu diturunkan secara berperingkat-peringkat. Peringkat yang pertama adalah melalui mimpi. Kemudian barulah diturunkan Al-Quran sebagai wahyu besar kepada Rasulullah SAW. Daripada Aisyah katanya, wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah ru'ya as-salihah atau ru'ya as-sadiqah. Ru'ya as-salihah atau ru'ya as-sadiqah, iaitu mimpi yang benar. Sesungguhnya Rasulullah SAW melihat dalam mimpinya seperti fajar pada waktu subuh. Sejak itu Rasulullah SAW gemar bersendirian, beruzlah atau berhalwah. Rasulullah SAW berhalwah seorang diri di Gua Hira demi beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan penurunan persediaannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berada di situ beberapa malam, kemudian balik kepada keluarganya bagi mengambil bekalan. Lepas itu beliau balik semula ke Gua Hira hingga datang kebenaran. Malaikat datang dan berkata, "Iqra, bacalah." Beliau pun menjawab, "Aku tidak tahu membaca." Beliau berkata, "Dia malaikat memeluk aku kuat-kuat sehingga aku susah nak bernafas." Kemudian dia lepaskan dan berkata lagi, "Iqra." Aku menjawab, "Aku tidak tahu membaca." Dia memeluk aku sekali lagi dan sekuat-kuatnya sehingga aku susah mahu bernafas. Kemudian dia memeluk aku lagi kali ketiga dan berkata, "Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang menjadikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq." Sehingga ayat yang kelima. Itu persediaan Nabi kita Muhammad SAW untuk menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita ada 8.54. Jadi ada 9 suku ada berkenaan dengan tahsin Al-Quran. Jadi ada persediaan penerimaan wahyu daripada kitab-kitab ulum Al-Quran. Bagaimana peringkat-peringkatnya adalah yang pertama adalah melalui mimpi. Mimpi. Kemudian barulah diturunkan Al-Quran sebagai wahyu yang besar kepada Rasulullah SAW. Kemudian permulaan pendidikan Al-Quran. Pendidikan Al-Quran bermaksud pendidikan daripada Al-Quran bagi mendidik kita supaya membaca, memahami dan menghayati Al-Quran. Pendidikan Al-Quran bermula dengan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita perlu meyakini Al-Quran diturunkan bagi mendidik manusia menjadi hamba yang beriman. Ayat-ayat ini memberi pendidikan kepada kita. Allah SWT menjelaskan, "A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Dia menjadikan daripada setetes darah yang melekat di dinding rahim. Bacalah, sesungguhnya Tuhanmu yang mulia mengajar dengan perantaraan kalam,
dia mengajar manusia apa yang mereka tidak ketahui. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat ke-5. Jadi apa yang kita dapat rumuskan daripada ayat ini? Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, ibu dan ayah, mendidik kita supaya mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mendidik kita supaya mengingati Allah SWT dan menyebut nama-namanya setiap kali memerlukan pekerjaan. Maknanya apa yang kita nak buat, sesuatu perkara kita nak buat, kena ingat kepada Allah SWT. Dan kita kena memerlukan pekerjaan, kena sebut nama Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Apa yang kita nak buat, kena mengingatkan kita ni kepada Allah SWT. Dan yang kedua, memberi ilmu kepada kita berkenaan hakikat kejadian manusia yang mana berasal daripada segumpal darah. Secara tidak langsung mendidik kita supaya tidak sombong kerana asal kejadian kita berasal daripada tanah. Selepas itu manusia membiak melalui perkahwinan daripada setitis air mani, seketul darah dan seketul daging. Daripada situ membentuk pula rupa manusia sehingga hari kelahiran. Maknanya kat sini Allah nak memberikan kepada kita tentang ilmu bagaimana jadinya kejadian manusia daripada segumpal darah, dan supaya kita tidak menjadi hamba Allah yang sombong kerana kita ni berasal daripada tanah dan juga kita ni berasal daripada setitis air mani, kemudian menjadi seketul darah, kemudian menjadi seketulnya daging dan membentuklah rupa manusia sehingga lahirlah dia. Lahirlah kita ni. Jadi kita tak perlu kita nak selalu menyombong. Maknanya kita sombong kepada manusia. Maknanya sombonglah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat-ayat ni untuk apa? Supaya mendidik kita. Allah nak mendidik kita. Yang pertama tadi selalu menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut nama Allah setiap kali kita nak memulakan pekerjaan. Yang kedua, ilmu kepada kita tentang kejadian manusia. Kejadian manusia, kejadian kita ni, dan supaya tidak kita sombong kepada Allah SWT, sombong kepada manusia, sombong kepada sesiapa pun. Kadang-kadang sebab kita ni manusia yang selalu lupa. Kadang-kadang kita tak terlepas daripada sifat-sifat ego, sifat-sifat sombongnya kita sebagai manusia ni. Kadang-kadang kita lupa. Jadi Allah nak mengingatkan kita. Ingat, engkau tu datang daripada mana? Kita ni daripada mana asalnya kita? Buat apa kita nak menyombong-nyombong dengan orang? Buat apa kita nak sombong di dunia ni? Jadi Allah nak beri peringatan. Kerana apa? Adanya azab-azab yang menunggu kita tu. Supaya kita ni dapat mengelakkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, mendidik kita supaya terus mencari ilmu dengan mencari bahan-bahan yang bersifat ilmiah. Menurut Abdul Halim Mahmud, Iqra yang kedua itu diterjemah dengan bacalah. Bermaksud belajarlah. Ini kerana ayat selanjutnya menjelaskan Allah SWT mengajar dengan perantaraan kalam. Inilah yang dikatakan Al-Quran mendidik kita supaya membaca. Kita mendapat pendidikan supaya mencari ilmu. Akhirnya kita mendapat banyak ilmu daripada Al-Quran dan mengaplikasikan ilmu Al-Quran itu dalam aktiviti kehidupan kita. Ini yang dikatakan berkenaan dengan pendidikan Al-Quran. Yang tadi kita merumuskan pendidikan Al-Quran daripada suratul Al-Alaq ayat 1 hingga ayat ke-5. Apa yang terdapat dalam surah tersebut yang kita dapat jadi rumuskan berkenaan dengan 3 perkara tadi. Yang pertama, mendidik kita untuk ingat kepada Allah SWT dalam setiap apa yang kita lakukan. Yang kedua, memberikan kita tentang ilmu kejadian-kejadian manusia yang mana supaya mendidik kita ni supaya tidak bersifat sombong, ada sifat sombong dalam diri kita. Sifat-sifat yang keji lah, yang buruk dalam diri kita ni. Yang ketiga, Allah nak mendidik kita ni supaya terus mencari ilmu. Supaya terus mencari ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah,
Yang mana bacaan-bacaan yang bersifat ilmiah. Yang boleh mendorong kita, membina kita ni menjadi orang yang berilmu. Yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Yang boleh meningkatkan cinta kita, takwa kita, dan juga iman kita kepada Allah SWT. Jangan kita mencari bahan-bahan bacaan yang bukan bersifat ilmiah yang tak dapat manfaat kepada kita. Rugi kita buka Facebook, kita buka Instagram, kita buka lah kat TikTok. Yang mana yang tak ada manfaat pun, yang mana yang boleh membawa kita jauh daripada Allah SWT. Kita cari benda perkara-perkara yang boleh mendatangkan manfaat kepada diri kita. Supaya kita ni menjadi hamba Allah yang berilmu. Macam kita pada malam ni, kita perkongsian tentang ilmu pendidikan Al-Quran berkenaan dengan kalam menjiwai, kunci menjiwai kalam Tuhan. Adalah satu cabang ilmu yang mana dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui apa Ustaz? Melalui pendidikan Al-Quran dan melalui apa yang kita belajar. Jadi kita jangan terlepas. Dan tadi adalah hadis Nabi SAW berkenaan supaya kita tidak menyesal. Dia bukan setakat membaca Al-Quran saja, tetapi dalam mana kita nak mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, mempelajari cabang-cabang ilmu. Berkenaan dengan apa yang terdapat dalam agama Nur Iman ni adalah salah satu cabang ataupun platform yang mana terkandung ni di dalam Al-Quran. Dia sebagai petunjuk dan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan terlepas. Kita jangan sebab saya alhamdulillah kenapa saya lihat perkembangan agama Nur Iman ni sangat baik. Malam ada tafsir Al-Quran daripada Ustazah dan mengajak manusia, mengajak umat Islam untuk lebih dekat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita belajar supaya tidak sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah juga dalam maknanya dapatlah juga kita baca Quran bersama Ustazah. Sekejap lagi ada bersama Ustazah. Rugi kita tak ikut. Kenapa pula tak rugi Ustaz? Kenapa rugi juga? Kita kena lihat apa yang Allah nak bagi kepada kita dan juga Nabi nak bagi kepada kita. Kita lihat pula perkongsian kita hadis yang lepas berkenaan dengan beramal soleh ni macam mana. Allah akan didik kita, bagi kita buat amalan soleh sehingga kita nak meninggal dunia. Kita sayangnya Allah kepada kita. Sehingga Allah bawa kita kepada hari ini. Kita tetap istiqomah. Sebelum ni saya dah kongsikan berkenaan dengan hadis tentang istiqomah. Bagaimana kita nak istiqomah daripada bulan Ramadan hari itu kita nak bawa kepada hari ini. Dan kita nak bawa kepada Ramadan yang akan datang. Tadi kan kita dah belajar berkaitan tentang lupanya kita ni manusia. Ramadan dah berapa bulan lalu. Amalan dalam bulan Ramadan apa yang kita dah banyak dah tercicir dah. Banyak dah tercicir ni. Dan apa yang kita nak bawa istiqomah yang kita ni. Amalan bulan Ramadan kita lihat macam mana. Sampai bulan Zulhijjah. Dan macam kita nak kekal kan. Dan bagaimana kita nak menjadi hamba Allah yang beriman. Jadi semoga kita semua tetap kekal istiqomah. Kita minta Allah SWT kekalkan. Sebab nak beramal ni memang susah payah. Tetapi kepada hamba Allah yang Allah pilih, Allah akan memudahkan, menyenangkannya. Tetapi kena ada usaha. Usahanya daripada kita lah sendiri usaha kita. Sebab kita nak pengakhiran kita, hidup kita ni pengakhiran yang baik. Pengakhiran yang terbaik lah. Kita nak Allah bagi kita pengakhiran yang paling terbaik. Allah. Seperti yang makcik tadi, yang nenek tadi yang diceritakan. Nampak macam dia duduk seorang kat rumah. Tetapi di akhir tu kita tengok macam mana Allah mengakhiri hidup ni dengan pengakhiran yang sangat-sangat dicemburui lah.
Rupanya ada amalan yang Allah sayang, Allah redha, Allah cinta apa amalan yang dia buat tu. Jadi insyaAllah berkenaan dengan perkongsian kita pada malam ni, pendidikan Al-Quran, insyaAllah kita akan sambung. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, ibu ayah, kita menggunakan kitab ini, kita menjiwai kalam Tuhan. Jadi insyaAllah boleh dapatkan di pustaka ataupun di kedai-kedai buku untuk pemahaman kita lah. Secara basic ni lah berkenaan dengan pendidikan Al-Quran. Kita kena faham sebelum bila kadang-kadang kita belajar Quran, baca Quran, tetapi kita tak menjiwai Al-Quran itu sepenuhnya. Jadi kita kena memahami Al-Quran. Memang kalau kita kena menghidupkan lah. Ini salah satu kita punya usaha kita. Usaha kita untuk menjadi hamba Allah yang beriman, yang selalu meningkatkan keimanan. Sebab iman kadang memang kita turun naik. Jadi kita nak mengistiqomahkan supaya dia tak telah menurun sangat. Tak adalah iman kita ni menurun sangat. Sebabnya kita kena ada, maknanya sentiasa konsisten dan sentiasa memang kita kena berada di tahap yang baik. Kadang kita dapat rasa aku kurang sikit lah untuk ni, kita kena ingat, selalu ingat. Kita jangan lupa dan selalu dalam keadaan lupa je. Okay. Jadi insyaAllah ada apa-apa persoalan ataupun pertanyaan daripada yang lain sebelum kita nak tangguhkanlah kuliah kita, pengajian kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi sesi yang seterusnya. Ada segala apa kekurangan yang ada pada malam ni, saya minta ampun dan maaf lah. Maaf saya baru lepas sihat sikit. Jadi insyaAllah kita doa supaya kita ni sentiasa dikurniakan oleh Allah kesihatan yang baik dan afiat. Dan saya harap mudah-mudahan kita semua sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik lah untuk kita menuntut ilmu. Dalam ilmu iman ni kita berhabis-habisan lah buat yang terbaik. Sebab dah disusun dengan tanyalah barisan-barisan ahli jawatan kuasa, cari ustazah. Cari ustazah nak kasih Quran. Nanti kita akan tanya betapa bersungguh-sungguhnya menurut iman ni untuk membuat yang terbaik kepada kita sendiri. Jadi tidak lagi ada kasih Quran masuk sekali. Kita nak hidupkan suasana Quran. Kita nak hidupkan, nak kekalkan suasana Ramadan yang lepas. Jangan kita bulan Ramadan dah beria kita menangis. Beria kita Ramadan nak tinggal nangis kita. Kita kena lihat apakah amalan yang dah banyak kita tinggalkan selepas Ramadan. Ini tu pada mata rasa. Tu rasa selesai. Memang kita kena terasa. Bukan setakat apa, saya pun terasa. Jadi kita sama-sama kena mengingati. Betul. Supaya kita kena ingat, bulan Ramadan aku banyak buat tahajud. Sekarang aku dah kurang buat tahajud. Allah. Bulan Ramadan aku banyak buat sedekah. Bulan ni aku tak ada buat sedekah pun. Bulan Ramadan aku banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan ni aku nak istighfar pun tak ada, ya Allah. Kita kena renung tu. Kita kena renung. Jadi, insyaAllah, kita bermuasabahlah mau'izah. Al-Quran ni memberi peringatan yang memberikan kesan dalam hati. Mau'izah. Dulu ada slot Ustaz Sufi Abdul Rani kat IKM FM, dia buat slot mau'izati. Maknanya memberikan kesan dalam hati kita. Dia slot berkenaan dengan slot kematian, dengan slot pengakhiran kehidupan. Mau'izah. Itu dalam sifat-sifat Al-Quran. Yang mana yang tu dikarang oleh Muhammad Ali As-Sabuni, ulama Quran. Dia dah meninggal, ulama Quran, Muhammad Ali As-Sabuni. Dia yang mencatatkan dengan sifat-sifat Al-Quran dan juga ciri-ciri Al-Quran. Jadi insyaAllah ada apa pertanyaan sebelum kita nak tangguhkan? Kemudian serangan kepada moderator. Jemaah ada apa-apa soalan untuk diajukan kepada Ustaz? Dipersilakan.
Ada Rasanya tak ada Ustaz. Sebelum saya serahkan kepada Ustaz, terima kasih Ustaz banyak-banyak kerana sudi menerima jemputan Gubernur Iman walaupun di saat-saat akhir. Minta maaf banyak-banyak dan terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana terus berkongsi ilmu bersama jemaah dan sudi menasihatkan kami semua agar terus istiqamah dalam majlis ilmu, insya-Allah berkat doa Ustaz. Alhamdulillah. Selepas ini kita akan bersama dengan Ustazah Humairah binti Muhammad Saleh untuk tahsin Al-Quran dan para jemaah digalakkan untuk terus berada di dalam majlis ini. Bagi menutup majlis dengan segala hormatnya, saya mohon Ustaz untuk menutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan Ustaz. InsyaAllah kita saya tangguhkan. Sama-sama kita renungkanlah tentang dua kisah yang saya ceritakan tadi. Sebab itu kisah yang betul-betul berlaku. Yang pertama kita nak rumah kita ni dinaungi oleh Allah SWT. Rahmat Allah, kasih sayang dalam benda. Kasih sayang Allah semaikan dengan keluarga kita dan kehidupan kita. Dan yang kedua, bukan nak dengan pengakhiran kematian kita. Yang ni memang saya lihat apa yang berlaku. Memang benda ni benda yang berlaku. Jadi kita nakkan kita penempat akhiran kita pengakhiran yang baik. Semua ni nak macam tu. Tak ada orang pun tak nak kematian yang baik. Semua nak kematian yang baik. Dan kita sama-sama berusaha. Jadi insyaAllah gunakan platform yang ada ni buat yang terbaik. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.